kita bersama. Ya, sabucak. Okey. Lain sikit. Macam lah. Sebab dah biasa kat rumah bucak kan. Okey, apa-apa pun selamat pagi kepada anda semua yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, cameraman kita, kru-kru kita. Bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami, hari ini anda akan bersama saya Fiona dan juga Saya Anwar Afiq, dan satunya kita sangat bersyukur kerana bertemu lagi dalam Borak Kopitiam untuk saksikan pelbagai informasi. Kita dah kongsi pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hari ini banyak tetamu kita yang memang bash-bash. Seronok saya, dan juga nak maklumkan siapa yang rasanya kalau minggu depan nak berkongsi informasi ke apa, bolehlah kongsi kat kita kat Facebook Live. Yang tengah tonton tu tengok sekarang ni, boleh kongsi. Adanya benda yang menarik, bolehlah kita bawa-bawa kan, betul tak Fiona? Dan sambil-sambil tu kan, pejam celik kita dah orang kata beraya hari yang ke-7 dah. Mungkin Anwar boleh kongsikan lah bersama Fiona dan juga kawan-kawan kita yang ada dekat rumah, amalan-amalan yang patut kita amalkan ketika kita beraya time-time PKP. Ni macam dah tanyalah ustaz pula kan. Sorry. Habis Kita kutip ilmu di mana boleh. Tapi betul Fiona, sebab bila dah masuk Syawal sebenarnya, kita dah semua dah teruja untuk melengkapkan pula pahala apa, puasa 6. Puasa 6 yang mana kita Nabi SAW ada cakap kita dah puasa 6 ni maksudnya dapat pahala setahun, puasa setahun. Oi, bukan senang-senang kita ni nak dapatkan pahala macam tu. So inilah peluang dia. Tapi bukan nak cakap saya dah habis. Saya pun dalam usaha juga untuk berpuasa. So doakanlah siapa yang dah habis puasa 6 tu selamat raya. Yang pentingnya kita ada niat. Lepas tu kita cuba untuk orang kata penuhilah, fulfill it. Tapi lagi satu cabaran ni Fiona. Apa cabaran orang dia? dah makan-makan, kita alamak nak puasa tu selalu nak mencabar tu. Sebab itulah kuatkan keimanan anda. Kami di sini. Okeylah, baik anda semua. Seterusnya kita akan kongsikan kepada anda di mana cuaca kita pada hari ini. Apa kabarnya? Jom kita saksikan. Dan kita akan mulakan terlebih dahulu dengan Kuala Lumpur diramalkan akan ada ribut petir. Ribut petir. Lepas tu ke Shah Alam pun ribut petir. Kalau kita tengok kan, sebenarnya cuaca pada hari ini masa saya keluarlah pun memang dia macam mendung-mendung, bukan sebab dia gelap lagi awal lagi, tapi rasa feeling macam dia nak hujan-hujan macam tu. Kalau anda tengok dekat sini rata-rata banyak tempat pun ribut petir macam tu. Jadi bagi anda yang mungkin macam rasa saya ada banyak baju nak basuh lah hari ni, tunggu sabar. Semalam pun sebenarnya Fiona, Anwar duduk Bangi sekarang. So macam bila dekat sana pun hujan, ribut masa malam tadi. Dan memang inilah dia kita punya keadaan kot, ada peralihan monsun rasanya kot rasanya. Tapi nak katakan memang banyaknya sekarang hujan dan ada nak maklumkan di UK Perdana ke ataupun UK ada juga nak maklumkan adanya tanah runtuh baru-baru ni, dan kita harapnya agar semuanya yang dipindahkan untuk tinggal di hotel buat sementaranya mereka pun sejahtera, dan adanya usaha daripada JKR dengan MPAJ, mereka usahakan untuk pasangkan besi untuk untuk selamatkan tempat supaya tidak berlaku lagi runtuhan kan. So, kita harapnya keadaan-keadaan yang kita sekitar ni yang hujan-hujan ni pun semuanya harapnya sejahtera, selamat. Doa bila hujan ni, doa tu. Kalau Fiona nak tahu, kita doa ni makbul insya-Allah bila waktu hujan. Bolehlah kita doa supaya murah rezeki semua orang. COVID-19 dah habis-habis dah. Nyah kan macam tu kan. Okey, itulah antara orang kata ramalan cuaca yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda yang ada di rumah. Tapi ada macam-macam benda lagi kita nak kongsikan. Antaranya adalah seperti apa bila time PKP ni, kita nak cerita lah ni kan, antara benda viral. Mesti banyak orang yang akan cuba untuk jadi chef dekat rumah. Tapi ada seorang individu ni yang bernama Khairul Amin. Yang ini memang dia terkenal, kiranya influencer di social media, Instagram lah. Dan dia telah orang kata buat satu konsep 30 hari 30 resepi. Yang menariknya Fiona, bila dah 30 hari tu, kali ni dia adanya selit dengan suara latar belakang, iaitu ada Faizal Tahir dengan Datuk Siti Nurhaliza. So kita dengarkan. Mama suruh aku pergi basuh baju. Okey, next cairkan 2 sudu besar butter, bukan batu butter. Tumis 1 biji bawang hola kalau bawang Perancis tak jadi. Masukkan 4 biji cili merah ataupun hijau, daun kari lando pokok. 2 tangkai lah. 2 tangkai. Sorry. Kacau. Masukkan 3/4 tin susu cair. Macam mana kau cakap punya laju lah selama ni. Kalau nak berlemak, tambah 2 keping cheese. Yes, dan kacau. Masukkan ayam yang dah digoreng tadi. Kacau. Oh, kacau lagi. Dia kacau. Dah pun siap. Selamat mencuba.
Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat cheesecake tanpa menggunakan oven. Jom kita start. Okay, first kita hancurkan dalam 15 keping biskut digestif. Kalau tak ada biskut Mary pun boleh. Lepas tu kita cairkan dalam setengah blok butter. And then bila kita punya crust tu dah ready, letakkan dalam acuan and sejukkan dalam peti sejuk selama 15 minit. Ada orang datang. Siapa tu? Assalamualaikum Amin. Saya dengan Afia dah sampai. Waalaikumsalam. Baik Toti. Boleh Toti tolong saya masak hari ni? Memang datang ni nak tolong lah ni. Okey, saya terus ya. Kita campurkan 500 gram cream cheese dengan separuh tin susu pekat. Kemudian kita perah separuh biji lemon dan tambahkan 1 sudu kecil esen vanila. Kita blend adunan ni sampailah jadi smooth dan sebati. Okey, sekarang kita tuang ke dalam acuan kita ya. Dan akhir sekali sejukkan paling kurang selama 2 jam. Toti, Afia dah panggil. Dah panggil dia dah tak sabar nak rasa lah tu. Jom kita makan. Overall, sit back, siapa nak tisu boleh prepare tisu. Bila kreativiti, bila nak tampilkan orang nak tengok kelainan, nak tengok lagi skill memasak ni, ini cara dia mengundang orang-orang yang luar biasa. Dapat dengar suara pun dah macam lagi nak tengok kan. Itulah, dapat resepi satu. Lepas tu dapat lagi orang kata macam voice over yang cantik. Kalau nak tahu, Khairul Amin ni pernah menuntut di luar negara, belajar di luar negara, dan inilah antara video-video ataupun gambar-gambar yang telah dikongsikan beliau di Instagram beliau. Kalau nak tengok video dia, rata-rata dapat 2 juta lebih view per video. So mungkin anda boleh curi sikitlah tips macam mana nak jadi influencer menerusi Instagram Khairul Amin itulah. Itu apa-apa kita harapnya kita semuanya terpesona dengan kreativiti masing-masing rakyat Malaysia kan. Dan apa-apa pun kita selain daripada kreativiti tersebut, kita nak kongsi juga tentang informasi-informasi yang juga bagi saya adanya berita baik. Berita baik pada akan datang iaitu daripada Delima kita. Yang kita nak mulakan pertama sekali iaitu adalah turunnya kes kita, alhamdulillah. Selepas kita dikejutkan 2 hari berturut-turut kita ada orang kata kes positif yang mendadak. Semalam kita telah pun mencatat result orang kata yang bagus di mana jumlah kes turun balik semula ke 30 kes. Yang ini daripada semalam. So, jadi selepas macam kita cakap, selepas peningkatan yang mendadak, jangkitan baharu COVID-19 dalam negara kembali normal dengan merekodkan 30 kes semalam menjadikan jumlah kumulatif kes keseluruhan penularan wabak 7,762 kes setakat ini. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada keseluruhan kes baharu yang dilaporkan, penularan tempatan merekodkan 27 kes dengan jangkitan terbabit warga Malaysia hanya 10 kes sahaja. Alhamdulillah. Dan kita tengok susulan pun banyak yang perkembangan Malaysia dalam fasa pemulihan ni. Ini satu benda yang sangat-sangat mengujakan juga, tapi nak kata bukan nak kita perlu terus kita tunggu 9 Jun ni dah dengarlah apa kisah daripada tapi kita akan menantikan seandainya kita dah tengok adanya, sebab setakat ni alhamdulillah dah seminggu dah tak ada kes kematian dan kita menantikan bagaimana rentetan dengan susulan nanti dan kita tunggu 9 Jun ni, mana tahu adanya berita baru. Sebab apa kita nak katakan berita dan juga sektor sosial seperti sukan dan pendidikan mungkin akan kembali beroperasi. Dia berpotensi sebab apa? Kerana COVID-19 kekal mencatatkan ataupun 2 atau 1 angka. Seandainya kalau kekal mencatat 1 ataupun 2 angka, maka mungkin akan dipertimbangkan kerajaan untuk membuka sektor sukan dan pendidikan semula. Dan yang mana kita nak tengok Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pertimbangan untuk memberikan lebih banyak kelonggaran itu dapat dibuat memandangkan penularan jangkitan dalam kalangan penduduk tempatan dapat dikawal. Dan Datuk sendiri berkatakan bahawa ini adalah pencapaian daripada semua rakyat Malaysia. Bukanlah ia dicapai hanya Kementerian Kesihatan, tapi adalah kerjasama PKP, PKPB, semua bekerjasama sampailah waktu ini. So tahniah rakyat Malaysia sebenarnya. Tahniah guys, sebab kita bersama-sama membantras COVID-19. Dan untuk Delima kita yang seterusnya, mungkin ada di kalangan anda yang terpisah dengan pasangan anda. Satu dekat Selangor, satu dekat Johor. Ini merupakan satu berita baiklah kepada anda. Iaitu
rentas negeri suami isteri berjauhan dibenarkan mulai esok. Okey. Jadi perjalanan rentas negeri bagi urusan kecemasan dan pekerjaan serta pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan akan dibenarkan semula bermula esok. Dan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagaimanapun menegaskan perjalanan rentas negeri atas alasan lain secara keseluruhannya masih belum lagi dibenarkan setakat ini. Dan semalam mesyuarat memutuskan untuk memberi kelonggaran sedikit seperti sebelum ini, iaitu rentas negeri dibolehkan jika membabitkan kes kecemasan seperti kematian dan perubatan, begitu juga yang berulang-alik dari tempat kerja, contohnya yang duduk di Seremban tapi kerja dekat Putrajaya. So, sekarang ni harap anda semua dah orang kata lebih jelaslah bahawa ianya dibenarkan namun bersyarat. Tapi bagi anda yang ada cuba-cubaan nak tipu, jangan. Saya sarankan anda jangan. Silap-silap nanti kena compound dan sebagainya. So, jangan buat macam tu. Ya, dan sebab pasal jalan raya ataupun kita nak bergerak atas jalan raya, nak maklumkan ada satu berita tentang Perdana Menteri mahu hukuman lebih berat terhadap pemandu yang mabuk. Sebagai ketua kerajaan yang juga seorang bapa, saya memahami keresahan rakyat dan keluarga mangsa kemalangan yang mahu kerajaan bertindak tegas menangani perkara ini, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung isu pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan maut sejak akhir-akhir ini. Beliau berkata statistik Polis Diraja Malaysia menunjukkan sebanyak 21 kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk sepanjang 5 bulan pertama tahun ini dengan 8 mangsa kehilangan nyawa. Jadi kita nak menunggu perubahan ataupun peralihan ini adalah sebagai respon kepada keresahan Kementerian Pengangkutan merangka pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 supaya hukuman lebih berat dikenakan. Namun ini belum lagi diputuskan kerana apa dia kena dibawa ke Parlimen untuk Dewan Rakyat untuk dibentangkan pada persidangan akan datang. Dan difahamkan pindaan akta ini akan dimuktamadkan pada pertengahan Jun depan lah. Jadi mungkin kita boleh sama-sama tunggulah. Yes. Okey, untuk dilema kita yang seterusnya, kita petik menerusi akhbar My Metro, iaitu Masjid Nabawi mula dibuka pada hari ini. Alhamdulillah. Arab Saudi mengumumkan bahawa hari ini Masjid Nabawi di Madinah akan dibuka semula kepada orang ramai secara berperingkat. Dan berdasarkan laporan Arab News, masjid di serata negara itu kecuali di Mekah akan membuka ruangnya semula kepada jemaah hari ini sebagai sebahagian daripada langkah melonggarkan perintah berkurung yang dikuatkuasakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Dan jemaah hanya akan dibenarkan masuk ke dalam masjid bermula waktu solat subuh pada hari ini. Maksudnya mereka dah start dah pula. Dan Menteri bagi Ehwal Agama sebelum ini mengumumkan bahawa semua masjid kerajaan itu kini bersedia menyambut jemaah selepas membuat tinjauan persiapan yang dilakukan. Rindu nak pergi Madinah, tapi memang satu berita yang baik. Kerana Malaysia pun kita dah buka dah ruang untuk masjid di zon hijau untuk hadirkan untuk solat berjemaah. Tapi itu pun ada kota juga untuk 30. So apa pun kita harapnya nanti akan adanya perkembangan yang baik untuk kita semua mengimarahkan lagi masjid. Dan seterusnya tentang satu berita iaitu tentang 4,500 puntung rokok berjaya dikutip di Putrajaya dalam masa 2 jam. Lelaki Jepun ini adalah yang memberikan ni penceritaan tentang ni. Dia berkumpulkan adanya volunteer dan mencari atau memungut segala sampah sarap yang berada di sekitar Putrajaya. Tapi yang terkejutnya adanya 4,500 puntung rokok. Walaupun dah ada undang-undang diketatkan untuk melarang untuk kita merokok di kawasan awam, namun tetap ada juga yang berdegil. Dan inilah dia hasil pungutan yang mana kita lihat sangat-sangat mengejutkan jugalah. 4,500 puntung rokok ni bukan sikit ya. Banyak. Dan cuba anda bayangkan, kita dah ada undang-undang dah ketatkan bagi anda untuk merokok di tempat yang sepatutnya, tapi masih lagi boleh jumpa putu-putu rokok macam tu. Bayangkan kalaulah orang kata macam seorang
dapat orang kata dia rokok lepas tu dia buang macam tu. Kalau ramai-ramai buat macam tu, tak ke kita duduk dengan putu rokok pada suatu hari nanti kan. So jadi jangan. Okey, itulah antara perkongsian kita sempat untuk kongsikan bersama anda. Kejap lagi kita ada macam-macam lagi untuk tunjuk orang kata sembang dengan anda dan juga untuk kongsikan bersama dengan anda. Sebab apa Fiona? So bila kita sebut tadi tentang hasil kerja yang baik, amalan yang tadi pungutan sampahnya, ada juga satu kerja yang baik juga daripada seorang selebriti daripada Bollywood sana. Amir Khan namanya. Oh, my favourite. Sebab apa, kita dah tahu dah tular yang mana dia telah masukkan 15 rupiah ataupun berapa ringgit ni? 800 lebih ringgit. Dia letaknya dalam tepung gandum untuk diberikan kepada siapa yang memerlukan. Dan satunya ialah satu kreativiti. Amir Khan ni cukup terkenal lah. Dia kalau buat movie dia memang sangat-sangat kreatif dan bijak untuk kita tonton pun just seronok menonton. Ada nilai-nilai moral dia kan. Sampai ke tahap nak memberi sumbangan pun adanya kreativiti dia. Tapi sekarang persoalannya, memang Amir Khan sendiri yang bagi ke tidak? Sebab apa tahu? Tular di Twitter, dia menafikan. Dia kata benda tu sama ada it's a fake news ataupun Robin Hood sendirilah yang masukkan duit tersebut dekat dalam tepung gandum tu. Yalah. Sebab bila dah interview dia menafikan juga. Lepas tu tapi ada kawan-kawan dia, antara selebriti-selebriti yang lain pun cakap sebenarnya memang dia yang buat, cuma dia tak nak orang kata nak bagi tahu saya yang buat macam tu. Wah, baguslah. Sambil memberi pun tetap rendah diri dan juga kan. Tak nak ikhlas. Ikhlas kan. Itulah amalan yang mungkin kita boleh contohi. Bagi duit dalam gandum ke dalam kuih raya ke. Tak ada. Mungkin anda boleh kongsikan bersama kami apa antara contoh-contoh orang kata amalan anda bersedekah yang kreatif dengan kita dekat Facebook Live kami. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Boleh selepas ni. Yes, bertemu kembali bersama kami di Borak Kopitiam. Kalau anda masih belum lagi bagi tahu kita antara contoh-contoh bersedekah dengan kreatif, silakan. Kejap lagi mungkin kita akan bacakan. Tapi satu lagi orang kata sebut pasal kreativiti, kita nak bagi tahu bahawa Jovian telah pun melancarkan mask tie on yang baru sebelum ini. Okey, kalau anda lihat inilah dia. Cantik kan? Ada beberapa warna. Tapi yang ini bukan orang kata wearable mask ataupun mask yang boleh dipakai semula, yang biasa-biasa. I see. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab selain daripada dia ada nama Jovian sendiri ataupun brand dekat mask ini, dekat dalam dia ada juga satu lapisan. Orang kata dia boleh cegah ataupun tapis bakteria-bakteria. Bila anda beli mask ini, mereka akan sertakan sekali lah beberapa keping dekat dalam tu. Jadi ini bukan mask wearable mask yang biasa-biasa lah. Kalau dekat luar dia masih ada banyak ciri-ciri, dia masih ada ciri-ciri itulah untuk membasmi kuman atau menghindar daripada bakteria lah. Wow, dahsyat lah. Yes, sebab itulah di kala orang kata macam kita nak berhati-hati jaga kesihatan, tapi kita masih boleh lagi cantik-cantik. Tapi yang menarik pada semua pada penonton Borak Kopitiam pada pagi ni, saat ini kita dah tengok banyak yang orang buat khidmat, berikan bantuan sebagainya. Kita bersama dengan kami pada saat ini adalah yang teramat mulia Tunku yang berdebak pula Datuk Seri Datuk Diraja Seri. Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz bersama kita merupakan pengerusi Bulan Sabit Merah Kebangsaan. Assalamualaikum Tunku Puteri. Selamat pagi. Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sekarang ni kita sangat bertuah sebab kita ada Tunku Puteri bersama dengan kita dan kita difahamkan Tunku Puteri merupakan pengerusi Kebangsaan Persatuan Bulan Sabit Merah Kebangsaan. Jadi mungkin kita nak ambil peluang ini untuk tanya Tunku Puteri untuk terangkan peranan Persatuan Bulan Sabit Merah ni dalam pandemik COVID-19 yang kini kita sedang hadapi. Ya, terima kasih Fiona. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia adalah satu badan humanitarian yang ditubuhkan semenjak 1943 lagi. Dan kita menangani bencana dan masa-masa ada
ada kecemasan di negara adalah masa kita tampil ke hadapan bersama sukarelawan kami. Bulan Sabit Merah adalah juga salah satu daripada 192 negara di dunia yang adanya Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Jadi we are a global movement. Semasa COVID-19, kita di bawah Majlis Keselamatan Negara membantu untuk memberi perkhidmatan dan barangan PPE, barangan medical dan juga barangan keperluan harian kepada mereka yang memerlukan. Jadi mungkin Tunku boleh kongsikan bersama kami sebab ada macam-macam jenis bantuan diberikan, barangan kan, PPE kan. Dari mana dapat dana untuk membeli kelengkapan dan adakah ianya mencukupi? Alhamdulillah, melalui platform Respons Malaysia yang kami lancarkan semasa COVID-19 ini, kita dapat banyak sumbangan daripada pihak korporat, individu, masyarakat dan juga mereka yang memberi barangan kepada kita seperti glove, mask dan sebagainya. Dan juga kita berusaha membuat PPE sendiri. Melalui ahli-ahli kita membuat face shield dan jadi kita Bulan Sabit Merah mendapat sokongan yang penuh daripada rakyat, tetapi kerana COVID ini adalah satu krisis yang berterusan, kita masih memerlukan sokongan daripada rakyat dan pihak korporat. Tunku Puteri, Patik nak tahu bagaimana, siapakah golongan yang menerima sumbangan daripada Bulan Sabit Merah? Bulan Sabit Merah memberi ada dua strategi. Pertamanya adalah mereka yang frontliners. Jadi kita membantu pihak hospital dan pihak klinik-klinik kerajaan. Kita memberi respirator sedaya mungkin, barangan PPE, 20,000 set PPE dan berpuluh-puluh ribu mask dan sebagainya. Dan juga kita membantu golongan yang paling terdedah kepada wabak ini, iaitu mereka yang B40, warga emas, ibu-ibu tunggal dan mereka yang memang merasakan kegawatan semasa COVID-19 ini. Tunku Puteri, kan Bulan Sabit Merah banyak memberikan sumbangan dan daripada dulu lagi. Jadi apakah yang kelainan pada waktu ini untuk Tunku Puteri dan juga persatuan? Ya, COVID-19 memberi satu cabaran yang tidak pernah kita lalui. Selalunya semasa bencana alam seperti banjir ataupun kebakaran, kita tahu, kita boleh anggar kampung ini ataupun berapa kerugian. Pak Cik ni rumahnya berapa kerugian. Jadi kita boleh beri bantuan. Tetapi mangsa COVID sekarang ni di mana-mana. Dan tersebar dan mungkin mangsa COVID ini adalah diri kita sendiri. Jadi nak anggarkan bantuan tu amat susah. Jadi ini cabaran kita kerana yang tertekan adalah mereka yang memang they are already very vulnerable. Seperti ibu tunggal, warga emas, keluarga-keluarga miskin dan sebagainya. Mangsa COVID adalah immediate, iaitu mangsa yang mengidap penyakit dan juga mangsa COVID adalah yang mereka yang bangsa ekonomi pada pendapat saya. So it's very hard to estimate the amount and how to give aid is a challenge. Because we are fighting an unseen enemy yang kita tak nampak, tak tahu bila akan berakhir kan. Okay. Sebab benda-benda ni memang cukup mencabar. Mungkin Tunku Puteri boleh kongsikan bersama kita antara cabaran-cabaran yang Tunku Puteri pernah hadapi semasa Tunku Puteri menghulurkan bantuan bagi mereka yang orang kata secara langsung ataupun tidak langsung terjejas dengan COVID-19. Ya. Cabaran kita adalah sebagai satu persatuan, kita ada pusat dan pusat aktiviti di setiap negeri dan di setiap 150 daerah di negara kita. Itu adalah kekuatan Bulan Sabit Merah. Tetapi untuk menggerakkan satu persatuan dalam keadaan PKP ini, cabarannya adalah banyak sukarelawan agak takut dan perlu diberi keyakinan untuk
keluar memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita harap 100% kepada sukarelawan kita. Alhamdulillah, saya begitu bangga dengan wira-wira negara kita yang menjadi sukarelawan. Bukan sahaja Bulan Sabit Merah, tetapi semua badan-badan NGO yang berkecimpung. Mereka mengambil risiko dan mengambil masa dan tenaga mereka keluar untuk membantu mereka yang memerlukan. Itu adalah kebanggaan negara lah buat pendapat saya. Masya Allah. Tunku Puteri patut terasa sangat-sangat kagum dengan usaha Tunku Puteri sebagai Yang Teramat Mulia Tunku Temenggung Kedah. Jadi mungkin nak mengajak semangat yang orang luar untuk join volunteer. Apa yang membuatkan Tunku Puteri sebagai kerabat diraja melakukan kerja sedemikian? Pada pendapat saya, bencana ataupun satu musibah yang melanda negara memerlukan sumbangan daripada semua orang, dari atas, daripada peringkat atasan hingga ke peringkat semua lapisan masyarakat. Kita membantu as much as we can. Saya diberi peluang, alhamdulillah, dan diberi kemudahan untuk membantu. Dan saya menggunakan platform yang diberikan kepada saya ini sebagai seorang pengurusi Bulan Sabit Merah untuk memberi semangat kepada ahli-ahli yang lain supaya mereka keluar memberi bantuan. So ini adalah strength ataupun keberkatan yang diberikan, platform yang diberikan sebagai ahli keluarga diraja untuk memberi semangat kepada mereka untuk terus membantu. Masya Allah, satu usaha yang memang luar biasa. Betul, sebab bukan senang ya. Mungkin Tunku Puteri boleh kongsikan bersama kita selaku pengerusi kebangsaan Persatuan Bulan Sabit Merah. Apakah harapan yang Tunku Puteri ada terhadap Bulan Sabit Merah kebangsaan? Ya, saya berharap kita sebagai agensi bukan kerajaan dapat kolaborasi dengan lebih baik lagi dengan badan-badan NGO dan kerajaan supaya kita bergabung dengan lebih baik. Dan kita sudah memulakan satu projek bernama Match selepas COVID ini untuk memberikan satu platform supaya badan kerajaan, NGO, pendana, yayasan dapat memberi maklumat dalam satu platform IT supaya kita dapat track, kita dapat lihat di mana bantuan sebagai satu badan NGO yang bergabung memberi saluran di mana, ke mana, bagaimana. Jadi kita we don't want to see an overlap of aid. Tidak mau bertindih keberkesanan NGO. And this is the first time, kali pertama dibuat satu platform sebagai ini. We call it National Collaboration Hub on COVID-19 Match. Dia mendapat sokongan banyak NGO, banyak badan dan juga penderma dan juga alhamdulillah pihak kerajaan sendiri. Masya Allah. Tunku Puteri, saya sendiri boleh kata speechless mendengarkan segala usaha dan semangat Tunku Puteri bersama Barisan Persatuan Bulan Sabit Merah Kebangsaan. Dan itu kita nak dengarkan sedikit ucapan raya. Hari Raya daripada Tunku Puteri sebagai penutup. Mungkin tahu kita buat jumpa lagi dekat Borak Kopitiam on set lagi nanti. Alhamdulillah, insya-Allah. So, kita nak dengarkan ucapan hari. Saya amat berbesar hati dapat mewakili sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia yang telah memberi sumbangan dengan hati yang terbuka dan ikhlas di seluruh pelosok negara. Hari pertama raya pun ada orang di Sabah yang pergi memberi bantuan pada hari raya pertama. Itu satu contoh komitmen ahli Bulan Sabit Merah. Saya juga terima kasih kepada semua frontliners, semua yang bertugas dan mengambil risiko dan menjalankan kerja dan amanah anda semua. Selamat Hari Raya dari saya di utara ni. Saya memang dari dialog start. Tetapi saya nak menyampaikan terima kasih saya dengan ikhlas kepada semua sukarelawan Bulan Sabit dan semua badan-badan yang bertugas.
Terima kasih Yang Terima Teramat Mulia kasih. Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas. Oh, terima kasih. Selamat Raya juga. Selamat berehat juga di sana. Ya. Semua kita semua wira negara ya. Yes, correct. Kita semua wira negara. Terima kasih Tuanku Puteri. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Itulah dia Waalaikumsalam. antara orang kata kata-kata yang bagi saya memang cukup berinspirasi. Ya. Tak kisahlah kita siapa, no matter we are big or small. Kita cuba untuk bersedekah, cuba untuk tolong. Lagi-lagi siapa yang di kedudukannya tinggi itu big responsibility kan. Tapi kita lepas ni kita nak tengok responsibility tumpang dek. Tengok kokok apa dia buat tu bawa. Tengok responsibility. Okey ke tak? Dan kali ini kita akan bersama dengan Ayam Nita. Let's go. Nama diberi Nurahikin Kamilin. Ramai panggil saya Princess. Halah, kalau susah sangat tu, panggil je lah Kokok. Tu nama glamour saya. Misi Tumpang Dek 2.0 kali ni nak cari si penumpang hati. So, siapa yang akan beraya dengan Kokok hari ni? Kakak nak date raya. Hai. Hai Kokok. Kalau masuk segmen Tumpang Dia ni, dia kena buat muka paling comel. Alright, so Nita in the house, guys. Ku berubah hidup kini penuh senyuman. Oh sayang, datanglah, ku inginkan dirimu. Dekatlah padaku, ku rindukan pelukmu. Terima kasih atas segalanya. Kepada orang yang tak tahu, Nita sebenarnya non-Muslim. So, raya dia dah datang lambat dalam hidup I. I dalam umur 18, 19 baru I betul-betul rasa raya. Sebab I pergi raya dekat Kuching, Sarawak. Dekat rumah kawan saya. Yang tu betul-betul first time lah. Tengok family dah bawa rendang and I tidur kat sana. So, I macam pakai baju raya. Like everything, the whole experience, memang best. Bagi Nita, apa yang best pasal raya? Selain daripada benda-benda fizikal lah, okay? Like makanan. I really like that the morning of raya, like korang semua kena minta ampun maaf daripada orang yang lagi tua kan. You minta ampun for all the stupid things that you done over the year. Kita manusia. Kalau tergaduh dengan mak ayah pun, sampai je raya, all is forgiven. So, benda tu sangat beautiful lah for me. And lagi-lagi I dapat tengok depan-depan tu, aku kat tepi tu rasa macam nak nangis je. Oh, sweetnya. So, siapa yang still ada orang tua, ada lagi, just bersyukur lah. Walaupun tahun ni tak dapat berdepan-depan, FaceTime kan ada. Sedih sebaiklah balik kampung. Termenung sendiri, mengenang rindu tidak bertemu. Salah lirik aku sebenarnya. Aku macam tu lirik dia. Kalau kita tahu, Nita berbangsa Cina, India dan juga Siam. Yeah. So, macam Nita boleh fasih berbahasa Melayu? First time I dapat the logat Melayu, I pergi kursus kadet polis dekat Baling, Kedah bersama dengan 200 kadet-kadet lain dalam 5 hari. I masuk hutan tu, I keluar, I ada logat Kedah dah. Serius. Sumpah, my dad pun sebut, "Uish, mana you dapat logat tu?" My dad memang boleh logat Kedah. Cuma kita orang speak English kan at home. Dan dia macam, "Where did you get the accent?" Wow, 5 days ni can get accent already lah. I went from like, "Hi cikgu, boleh tak saya nak pergi toilet?" To like, "Cikgu nak pergi toilet boleh tak?" Tapi okey lah Nita cakap Melayu sedap. Oh, terima kasih. Sedap sampai, tak ada sedap sampai. I think orang sampai terlupa I bukan Malay. I'm Malaysian though. Yeah, kan? Macam Malaysian. I obsessed ayam panso tu, tapi we cannot get it now. So macam rendang, daging dendeng, daging masak hitam, lemang, ketupat I makan, nasi himpit I tak makan. I don't like nasi himpit. It's too himpit. Nasi himpit tu lah kena makan. Tu lah time you baru feel. But nasi himpit is flavorless. Like you eat it with something, faham tak? Okay, faham. Kan letak dengan soto ke apa lah, dan boleh lah kot. Oh, sedap ni soto. Ketupat rendang, tak. Tidak nikmati. Kawan penat memasak malam tu pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek. Zaman berzaman, asyik bersembang. Pakcik dan makcik, hai duit raya limpah nak diberi. Berapa
berapa banyak duit raya yang Nita berjaya kumpul? Tapi itulah tak banyak sangat. I think the most I've gotten is like 50 in total. Okey lah. Tapi okey lah, you know. Apa yang Nita rasa bila dapat duit raya? Wah, duit raya ke macam mana? The first time raya dekat rumah kawan I dekat Melostar. Ayah dia bagi. So macam I tak expect pun dia nak bagi. I terlompat babe. I macam, oh my god, dapat duit raya! Macam tu. And then family dia semua dengar I and then like awkward je. But the next year pun the dad still give me duit raya. So like appreciate gila time tu. Dia tak adalah macam Encom engang. Tak ada macam tu. Tak ada. Kau mengar please lah give me duit raya. Ugly wooden. Buruk kayu. Terbalikkan dia. Batang buruk. Yeah! Your shoulder. Bahu lu. Bahu lu. Serpihan jagung madu. Jagung corn, madu honey, cornflakes. Yeah! I like this game. Badam London. What is badam? Okay, wait. Badam London. No, okay, jap. I give up ah. Almond London. I bagi satu. Hippopotamus in water. Hippopotamus. In water. Hippo. Blue hippo. Hantar jawapan tak? Oh, dia geram weh. Dia sama macam I. Dia kuih. Kuih memang kuih. What do you call a hippopotamus? in Malay? Hippo. The Malay word lah. Apa jawapan dia? Start daripada B. Bangkit. No. Nak tahu tak? Nak kena tak? B. Apa you panggil benda dalam air besar? Badak air. Badak sumbu. Badak in water apa? Badak dalam air. Kuih. Nama kuih. Badak berendam. You got it, sister. Menahan lapar dan juga dahaga. Erti puasa memberikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Cek hari raya. Genap 100 bulan berpuasa. Hari raya. Hari ramai-ramai ke rumah. Mari balik kampung, jumpa ayah ibunda. Ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Harap semua orang sihat, tak kisahlah kat kampung. And just enjoy what you can, okay? Thank you pada Kokok juga sebab sudi luangkan masa raya dia dengan Nita. Lepas video call ni saya terus pergi rumah you tau. Alright. Okay, siapkan rendang. Alright. So that's all for today. Thank you so much Nita Manisha. Thank you. Tumpang de. Guys. Yes. Responsibility kau. Responsibility dia luar biasa. Lain macam kalau dia dengan Nita pun. Dia pun semangat ya. Tapi dia tiap-tiap kali tumpang dia macam tu. Terima kasih buat Nita. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan. Terima kasih, Saya Kokok. harap Kokok lepas ni jangan nyanyi please. Buatlah rendang saja. Okey, tapi kita terima kasih kepada Kokok. Kita lepas ni ada lagi seorang tetamu iaitu di talian Kak Yan. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yan. Fiona. Sihat. Kak Yan sihat? Alhamdulillah sihat. Lama tak jumpa Kak Yan. Kalau tidak selalu bau-bau masakan luar biasa Kak Yan ni. Memang. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Memang apa macam yang, pula tu. apa yang luar biasanya adalah kali ini untuk segmen Dapur Kalut kita buat online sahaja. Itulah pasal. Sebab apa Kak Ian akan tunjukkan ataupun terangkan kita untuk cara-cara buat rendang itik salai berempah dan mi Bandung. Okey. Betul Kak? Betul. Rendang, itik, salai, berempah. Yo, Kak Yan cuba cerita sikit apa menu dia. Cara-cara Menu dia? penyediaan. Cuba Cara-cara cerita dia? pasal masakan tu. Macam mana tu? Itik salai. Kita Apa start dengan dia? itik salai dulu. Okey, kita mula-mula dengan kena belilah itik salai. Okey. Betul lah tu. Beli online. Okey, Online. beli online. Okey. Lepas dihantar ke rumah, kita ambil itik salai tu, kita rebus dulu. Okey. Bagi dia betul-betul lembut. Okey, tengok tu. Lepas tu kita, bahan-bahan kita lebih kurang sama. Tapi kita tak bubur serai. I see. Bawang putih halia semua. Dah blend lepas semua? Tu, blend semua nanti kita tumis. Sebelum tu, kita sangai dulu biji rempah, biji ketumbar. Biji Okey. ketumbar Sebab dia itik ni kan lain rasa dia. So kita betul. rempah sikit lah. Bagi dia pedas-pedas Kak Yan. Dia ada rasa rempah sikit kan macam
daging dia kan macam warna coklat tu, ada rasa-rasa lain sikit kan. Bau dia hanyir kan, nak buangkan bau kan. Yes, you are right. Betul. Anwar betul. Jadi kita buat rempah sikit lah. Nak masak berapa lama tu? Sebab itik tu tadi kita dah rebus, so tak lama sangat. Kita sekadar masa tu dah naik minyak, santan dah masak, cili dah masak, dah okey dah. Oh yo. So ni kan, tu Kak Yan letak apa tu? Kak Yan letak itu garam gula je Anwar. Oh, sebab warna dia macam perak. Bukan soda bicarbonate ke baking powder, bukan. Okey. Kak Yan ni peli saya aja. Itu itik tu. Okey, itu itik dah masuk dah tu. Okey. Oh, masak macam tu je lah. Anwar dengan Fiona pernah makan itik tak? Pernah. Anwar pernah. Anwar suka makan itik. Saya pernah, tapi saya tak suka. Sebab itik dia kena pakai deodorant. Itik ada bau hanyir tu yang saya tak boleh tahan. Sebab tu saya tak makan itik. Itik ni dia kuat bersenam. Dia tak buat Kan? Tapi kalau Jadi tips... daging dia Okey. Oh, dah baru letak santan. letak santan. Last kali letak kan? Letak. Lepas tu letaklah biasa je macam air asam semua. Okey. Tunggu dia kering. Jadi dia punya isi tu dia tak macam ayam kalau masak lama nanti dia pecah apa kan. Tapi itik taklah dia tak. Sebab dia kuat exercise kan. So dia punya daging cantik je. exercise, So masa lama pun tak apalah kan. Okey je nampak macam senang. Okey, yang itu itik rendang, itik salai berempah. Salai. Seterusnya Ada kerisik. Lupa tak ya? ada lagi. Ada lagi? Kerisik. Kerisik. Itulah dia. Apa ni? Kerisik. 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 Kerisik tu nak bagi apa? Dia bagi pekat lagi. Lepas tu dia bagi ekstra perasa dan bagi minyak lah. I see. Selalunya kalau kita buat rendang, kerisik tu kita berbolas. Patutlah saya buat rendang tak jadi. Tak apa, Boleh tak juga apa, Fiona. Fiona, tak Jadi apa. tu jadi. Tapi dia nanti melekat tau dekat kuali. So tak nak lah biar dekat ujung-ujung. So ni... Tak apalah, kita beli kuali baru. Masih Buang boleh. aja yang lama. Buang aja yang lama. Buang yang keruk, ambil yang jernih Kak. Betul. Okey. Lepas ni Cik Ayan, mi Bandung pula. Tadi tu dah habis ke? Rendang itik tu dah habis dah? Ada. Okey, so dah habis begitu kita mi Bandung je lah. Macam mana kita boleh ceritakan adakah keistimewaan mi Bandung Kak Yan macam mana? Mi Bandung ni kan kita sesuai kalau macam tiba-tiba tetamu ada nak datang kan. Sebab dia masak terus dalam kuali, hidang, makan macam tu. Ya Allah, senangnya. Senang je. Tapi nak masak tu kena buka mata lah juga. Nanti nak kedip mata tak boleh. Kak Yan betul lah tu. Okey, yang antara bahan-bahan dia mungkin Kak Yan boleh. Okey, dia pakai udang. Yang pentingnya mi Bandung ni dia kena ada stok udang. Okey. Stok udang. Lepas tu ada udang kering. Okay. Yang lain-lain tu ekstra lah. Kak Yan bubur tulang daging kan. Itu ekstra lah. Dia masak dia sekejap je macam kita goreng ni. Tapi dia elok bubur sos tomato yang banyak. Sos tomato. Ada sos tiram tak payahlah kan? Ada juga. Ada juga. Tu sos tiram. Dia masam-masam manis tu. Nakkan masam-masam manis. Tu Kak Yan buat tu senang je. Dia Kak Yan buat memanglah senang. Geram je dengar. Anwar dengar Kak Yan macam tu, dia geram je. Senang Kak Yan. Anwar tak senang Kak Yan. Tak senang tengok. Kak Yan raya pertama Kak Yan masak apa? Kak Yan raya pertama kan tahun ni Allah macam relax je, macam slow motion je. Dapat makan sama dengan family kan. Selalu satu raya macam lepas kudung. So satu raya tu biasalah nasi, rendang. Tahun ni Kak Yan buat dendeng. Lepas tu Kak Yan buat ayam kuzi. Ayam apa? Kuzi. Ayam kuzi. Ayam kuzi. Dia macam korma, kuzi, kari semua tu. Betul tak Kak? Dia ada dia masuk daun-daun banyak sikit, dia blend.
Oh. So ni campur semua punya. Saya ingatkan mi tu diasingkan buat kuah dulu. Itulah sebab Kak Ain cakap sesuai kalau orang nak datang tetamu yang tiba-tiba nak datang, so dia datang dia makan-makan dia balik. Letak je lah Kak, semuanya. so macam tetamu datang dia makan terus direct dia daripada wok macam tu ke? Tidak lah. Fiona. Transfer lah dalam Saya tengok yang ni dah macam Yimi dah. Nampak cantik dah kan? Dah cantik kan? Tapi Kak Yan, kalau ni nak masak seberapa lama? Kau takut mi tu hancur berderai macam tu je? Bila dah masuk mi tu, angkat lah. Angkat je. Asyik kena Kak Yan saja. Tapi berapa lama Kak Yan? Saya nak tahu juga berapa lama. Tengok dia berapa sampai dia dah berbuih ke apa ke. Mendidih sikit-sikit je dah. Dah, okey. Settle lah tu. Okey. Kak Yan ambil tangan dah. Ngajar. Kak Yan ambil dengan tangan? Kak Yan kalau nak buat lawak macam tu lah. Aduh, Kak Yan memang luar biasa kalau masakan dia. Tak adalah, biasa je. Seronok. Dah lama tak jumpa Kak Yan. Buat macam ni pun seronok. Asyik-asyik terkena saya ni. Mungkin nanti lepas ni Kak Yan boleh datang lah. Minta COVID-19 ni cepat-cepatnya lah kan. So kita nak ambil peluang ni untuk Kak Yan sampaikan sedikit pesanan ataupun ucapan raya kepada kawan-kawan. Boleh? Boleh. Kak Yan nak buat ucapan raya. Sebab tak balik kampung kan. Macam jauh sangat. Frame dah cantik dah. Dah macam yang berhormat dah. Ada ya? Alhamdulillah. Silakan Kak Yan. Okey, Kak Yan nak buat ucapan selamat raya kepada kakak Kak Yan 2 orang kat kampung. Orang Perak, Jom, satu family, kakak satu family. Kakak Ifa, Kak Zai, Kak Jah. Siapa lagi ya? Sepupu Kak La. Ini rumah yang Kak Yan selalu kalau raya memang wajib pergi. Rumah sepupu Kak Yan, Kak La, Kak Nak, dan juga Wan Cik dan Wan Cu dekat Pengkalan. Dan juga semua followers Kak Yan kat Instagram. Dan Facebook. Followers ramainya Kak Yan. Itulah dia. Kak Yan kampung kat mana kat Perak? Perak dekat Kampar. Okey. Mana tahu insya-Allah rezeki kita jumpalah. Tapi kita nak berehat sekejap ya Kak Yan, boleh ya? Okey. Terima kasih Kak Yan. Sama-sama. Selamat. Bye. Assalamualaikum. Okey, itulah dia antara orang kata masakan-masakan yang anda boleh buat kalau dah buntu tak tahu nak masak apa kan. Okey, kita akan berehat sebentar. Kejap lagi kita ada macam-macam lagi nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Mari sebelah sini. Welcome back. Hello, hi Mujahid. Sebab apa saya hi Mujahid? Tadi dia hi dekat Facebook lah. Okey. Yes. Okey, macam kita cakap tadi, macam-macam kita akan kongsikan dengan anda semua. Sebaik saja kita bersama dengan anda, maksudnya sekarang lah. Dan sekarang ni tadi kita beraya dekat mana? Dengan Kak Yan. Tapi Kak Yan kat sini, Kak Yan tak balik Perak lah. Tapi apa sebenarnya kita nak beraya seterusnya ke luar negara, ke Europe, ke Belgium. Kerana bersama di talian kita ada Kak Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bonjour. Bonjour. Pagi. Bonjour, comment ça va? Bien, très bien. Bien, très bien. Mungkin sebutan kita tak clear kot. Okey. Mungkin kita bersama dia Kak Lina dan juga suami yang memang menetap di sana 14 tahun dah lamanya. So kita nak dengar cerita macam mana beraya di sana Kak Lina. Beraya di sini tahun ni agak sunyi sepi lah sikit kan sebab COVID ni. Selalunya pun hari raya low-key dekat sini kan sebab komuniti Malaysian tak ramai. But then ada orang Arab kat sini yang celebrate. So selalunya celebrate dengan diorang. Tapi tahun ni macam everybody has to stay at home. Semua kena duduk rumah kan. So kita buat raya kita create suasana kita masing-masing lah.
Jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita kan, macam tadi ada cakap biasanya beraya dengan mereka yang Arab dekat situ ataupun warga negara Malaysia yang ada dekat situ, komuniti kecil. Tapi perbezaan dia beraya dahulu dengan tahun ni. Apa bezanya? Beza dia, kita tak nampak orang pakai cantik-cantik. Ayuh. Dan activities gathering, makan-makan semua tu tak ada lah kan. Macam dekat sini ada Persatuan Wanita Islam selalu arrange gathering bulan puasa hari raya. So ini anak-anak Yang tu anak-anak buat kuih raya. Oh, masya-Allah. Berapa umur dia orang sekarang ni? Umur seorang 9 tahun, seorang lagi nak masuk 7 tahun next week. Rajinnya dia buat kuih. Tu buat kuih raya tu. Buat kuih apa tu? Kari pap bukan? Bukan karipap. Tu tak ada nas tu. Tak ada nas. Tapi awak dia buat macam... You don't know, ini daripada Belgium. Tengok tu. Oh, lain macam. Dia tadi dia macam nak buat... Dia uli-uli macam karipap kan. So sekali tak ada nas punya. Dahsyat lah. Cara Belgium lain macam. Yang ini gambar raya pertama ke? Raya pertama. Mungkin boleh kongsikan bersama kami antara masakan yang Kak Lina masak pada raya pertama di situ. Raya pertama masak simple aja. Kita buat rendang. Rendang tu wajib lah kena buat kan. Hari raya. And then kali ni cuba buat lemang air fryer. Oh, lemang air fryer, guys. Air fryer. Alhamdulillah menjadi. Baru nak tanya, menjadi ke tak tadi? Berapa lama tu nak guna air fryer tu? Cepat. Dia bakar lemang buluh kot rasanya. Oh, tapi rasa dia macam mana Lebih rasa sedap? Dia okey, lebih kurang kot. Oh, lebih kurang. Lemang buluh lebih sedap lah kan. Jadi anda tak payah susah-susah lah next time. Kak Lina, just nak tanya, apa amalan yang Kak Lina terapkan bersama dengan keluarga ketika hari raya? Masa bulan puasa tu sama-sama buat biskut raya dengan anak-anak kan. Lepas tu masa hari raya tu kena pakai baju raya, baju kurung mesti pakai. And then bersalaman, minta ampun, minta maaf, main bunga api. Macam tu lah. Okey. So, jadi sebab tahun ni kita dikejutkan dengan COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi mungkin Kak Lina boleh kongsikan bersama kami semasa persiapan untuk raya ni, macam mana cabaran-cabaran dia? Cabaran dia pada mula-mula pasca lockdown tu nak beli tepung lah kan. Sebab tepung semua habis nak buat biskut raya tu susah sikit kan. So kena order online, everything order online. Lepas tu delay semua kan. Tapi alhamdulillah lah dah masuk bulan Mei tu dah okey bulan ni kan. Awal bulan dah tepung pun dah ada kat supermarket. So taklah susah sangat. Tapi persiapan raya dalam bentuk masa tu nak buat kuih-kuih raya tu memang banyak masa. Sebab semua dekat rumah. Dan tak busy dengan anak-anak nak pergi sekolah ke, nak hantar ke aktiviti ke semua kan. So adalah masa buat kuih raya macam tu. Betul. Ya, tertanya juga macam kan sekarang ni kalau Belgium lockdown dia semuanya tutup ke sekolah-sekolah macam mana anak-anak? Mula daripada 18 hari bulan sekolah rendah dah buka. Tapi untuk darjah 1, darjah 2 dan darjah 6. So anak akak yang seorang ni darjah 1, dia dah mula sekolah. Tapi half day sajalah. Sebenarnya full day daripada 8.45 sampai 3.30. So sekarang ni dia pergi sekolah sampai pukul 12. Ni Kak Lina tanya tadi mana suami dia pergi mana makan kuih raya ke? Dia duk ambil gambar ni kat background. Okey, tadi cerita pasal sekolah dah buka 18 Mei untuk darjah 1, 2 dan juga darjah 6 Darjah 6. Mungkin boleh kongsikan bersama kami di Malaysia ni antara SOP yang dipraktiskan time-time ni. Di sekolah ke di macam mana? Di sekolah dan di luar sekolah. In general lah. Kalau macam nak pergi naik train public transport kena pakai mask wajib.
So kalau kita masuk kedai tu kena sanitize tangan semua kan. Tapi mask tak wajib lah. Tapi tengok jugalah setengah-setengah kedai tu dia kata wajib pakai mask, kita ikut je lah kan. Tapi kalau naik bas. Di sekolah macam mana pula? Di sekolah selalunya parents boleh masuk dalam kawasan sekolah. Tapi sekarang parents tak dibenarkan masuk, cuma dekat gate saja. So cikgu-cikgu nanti jaga dekat gate tu, sanitize tangan seorang-seorang. So social distance tu ada. Dia orang line up and dia masuk seorang-seorang. Tapi darjah 1, 2, 3 ni masa mula sekolah tu berbeza ya. So macam anak akak dia mula yang paling awal. So darjah 2 50 minutes later. Nampak so tak sesak. Okey. Tak sesak lah. So dia tak sesak. Okey Kak Lina, jadi macam memandangkan kita masih di dalam bulan Syawal, apa kata Kak Lina nak ucapan raya kepada rakyat di Malaysia, keluarga di sini? Dipersilakan. Oh ya, mestinya. Terima kasih. Okey, saya dan suami sekeluarga lah ingin ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada kedua ibu bapa saya di Pulau Pinang dan juga adik saya di Pulau Pinang. Dan tak lupa juga seluruh keluarga dan ahli keluarga dan kawan-kawan di seluruh Malaysia. Dan juga warga Borak Kopitiam TV3. Terima kasih Kak Lina. Harapnya semua kat Belgium pun harapnya di Belgium terus selamat sebab kita pun tengok masih ada juga kes-kes yang berlaku, betul? Ya, betul. Semua masih berhati-hati. Alright, sama juga Malaysia kan. Okey, terima kasih Kak Lina. Thank you. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang-kadang bila raya di luar negara memang akan suasana lain, apatah lagi keadaan yang pandemik macam ni kan. Tapi macam Kak Lina kongsikan bersama dengan kita lah, walaupun kita dekat sini beraya, dekat situ beraya juga, masing-masing pun merasakan raya kali ini dia lebih sunyi sedikit. Tapi apa yang saya boleh cakap dekat anda semua adalah walaupun kita sunyi-sunyi macam tu, ada kemeriahan dia juga. Kita boleh video call kan. Kita try to orang kata positifkan suasana. Jangan kita selalu rasa macam down-down macam tu. Betul lah. Itulah satu benda yang kita harapkan lah. Sebab satunya bila bab-bab ni kita kena ada motivasi kan. Betul. Apatah lagi raya. Raya memang tadi tu lain macam. So kita perlukan orang yang memberikan motivasi pada kita pada gini. Sebab itulah kita ada seorang tetamu yang orang kata boleh beri motivasi bukan saja kepada kami di studio tetapi juga kepada anda yang ada di rumah. Apa kata kita jemput Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah untuk bersama kita di awal pagi ini. Silakan. Assalamualaikum. Datuk. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Datuk. Nak khabar? Sihat. Sihat. Busy, Datuk. Oi. Busy. Saya duduk di mana? Boleh duduk di sana? Okey, sini ya. Alright. Okey, very good. Lama tak jumpa sebenarnya. Itulah dia. Dia kalau lama tak jumpa dia kena salam dan peluk tapi tak boleh. Kita salam cara lain. Kita macam tu saja. Yes. This is the new normal yang kita kena practicekan lah. So apa khabar Datuk? Bagus, alhamdulillah sihat. Macam inilah Datuk pun daripada pagi tadi tanya Ustaz, lepas sekarang ni pula dalam Borak Kopitiam. Saya nak tahu Datuk macam mana Datuk kekalkan semangat tu dalam raya, bersih bekerja lagi. Macam mana Datuk? Well, sebenarnya bila kita seronok dengan apa yang kita buat, kita akan dapat semangat. Tapi do the basic thing lah. Sebelum tidur, maafkan semua orang, bangun tidur senyum. Okey. Yang sedang menyaksikan kami, cepat ambil notebook, jot down. Yes. Sangat penting. Mungkin boleh Datuk kongsikan bersama dengan kita sebab sekarang ni tengah raya kan. Datuk ada buat apa? Mungkin mereka yang ada kat rumah tu pun nak contohi apa yang Datuk buat. Tapi ni pun dah raya yang ke-8. So, yalah, kita raya tetap raya walaupun kita dalam keadaan yang apa nama new normal ni. Kita tetap raya sebab kita disuruh bergembira, happy dan buat baiklah. Dan sekarang ni sebenarnya saya suka dengan kata-kata when the going get tough, the tough gets going. So sekarang ni memang the going is getting tough, memang susah, memang sukar persekitaran. Jadi itu yang sifat kita yang sebenar akan keluar. Dan mudah-mudahan sifat-sifat yang positif lah. Itu dia. Amin. InsyaAllah. Dan itu pun kita perasan kalau norma baru untuk beraya Datuk, dia bezanya kita nak solat tu ada yang di rumah, ada yang dapat peluang tu kat masjid. Jadi perlukah kita sebenarnya Datuk, kita nak fikirkan itu macam satu kesedihan? Perlukah? Sebenarnya
itu terpulang pada kita sebenarnya ya. So it is all depending on us. Sebenarnya dulu masa boleh dalam keadaan normal pun tak ramai sangat orang ke masjid pun kecuali sembahyang raya. Kalau waktu biasa ialah saya jaga masjid jugalah ya. Memang kosong pun. Tapi sebab tak boleh, kita ni bila tak boleh kita boleh terasa. Itu je. So sebenarnya sekarang kita bawa masjid ke rumah. Fantastik tu. Yeah, kita bawa masjid ke rumah, masya-Allah. Ya, macam saya dah tua bangka ni kena jadi imam besar. Jadi imam besar yang tak berpencen, tak ada allowance dan so okeylah tu. Seronok. Mudah-mudahan kekal lah ya, jadi imam di rumah. Dan sekarang ni semua orang kena belajar jadi imam di rumah lah. Betul Datuk. Saya pun terasa bila tak nafikan bulan Ramadan ni kenalah tarawih, belajar, hafal lah surah sebanyak mungkin. Yes, kan? betul. Tapi kalau 3 kul pun jadi je lah. Okey. Macam kita cakap tadi, as long as kita ada niat, kita improve ourselves, yang tu paling penting. Betul Fiona, betul. Mungkin betul. lepas ni saya boleh jadi assistant Dato' pula. Wow, bercita-cita tinggi. Okey, back to the topic. Okey, mungkin kita nak tanya Dato' juga, ada sesetengah dari kita boleh melakukan pengawalan kendiri. Dan ada setengahnya tidak. Yalah. Kenapa ya Dato'? Itulah dia. Bila kita dalam keadaan tertekan ya, barulah kita punya sifat yang sebenar keluar. Ya, sebenarnya kita tak tahu kita ni sabar tak sabar, bila diuji baru kita tahu. So kenapa kata tu ada orang boleh kawal, ada yang tidak. Well, sebab kata semua orang ni untuk mencantikkan dunia, memang ada begitu. The bad and the ugly, and the good and the bad, semua untuk melengkapkan dunia. Kalau semuanya baik, dunia akan jadi boring. Itu sebenarnya Tuhan cipta syurga dan neraka untuk memisahkan. Itu pulang pada masing-masing, tapi kita tahu apa yang patut kita buat. Maka sepatutnya ialah kita keluarkan yang terbaik dalam diri kita. Sebenarnya saya sebut dalam tanyalah Ustaz begitu pun, dalam diri kita ni ada sifat baby. Ya, ada sifat baby yang dulunya baby masa lahir memang baik. Memang baik, bersih, tak dendam, tak benci, tak marah, tak dengki. Tapi dia macam bawang. Ya, kita bukan membawang ya, ni macam bawang. Ya, tengah-tengah bawang ya, tengah-tengah bawang tu putih tau. Betul. Walaupun bawang merah ke bawang kuning ke bawang whatever bawang, tengahnya putih. Tapi dia ada layers, ada lapisan. Lapisan inilah yang bohong, benci, marah, dendam. Jadi patutnya sekarang ni dalam masa tertekan ni kita buang ni. Buang layer-layer yang luar ni, yang benci, yang dendam, yang marah. Kita satu dunia terkesan dengan pandemik ini. Jadi masa inilah kita tak kira bangsa, agama, ya, whatever, kita kena tolong-menolong, kena betul-betul keluarkan sifat yang asal. Ni macam baby tadi. Baby, ya Allah, kalau kita pergi ke tadika, ya, semua baby sama je, cantik. Dia tak ada, kalau marah pun paling lama pun 2-3 minit, lepas tu baik balik. Why not kita keluarkan sifat baby yang masih ada dalam diri kita, tapi ditutup oleh lapisan-lapisan sifat-sifat buruk sebab yalah surrounding, persekitaran, didikan, pengalaman menyebabkan kita bertindak seperti sekarang. So jom, because of this COVID-19, kita keluarkan balik sifat baby itu, kita buang sifat buruk, kita keluarkan balik sifat asal yang sangat luar biasa. Jom kita masak bawang. Jangan kita buang saja. Datuk, saya dapati ada juga macam mengikut WHO, ada ramalan bahawa 2020 adalah satu tahun yang mana depresi merupakan satu penyakit yang akan banyak. Dan disebabkan COVID-19 ini bertambah lagi. Betul ke Datuk yang depression ni memang macam makin meningkat dalam Malaysia sekarang ni ke? Well, itu both side of the coin. Dia memang sebenarnya dalam satu situasi itu kita boleh lihat dari dua perspektif ya. Gelas tu separuh penuh ke separuh kosong ya, tengok situasi ya. Dan untuk orang yang biasa, bila ada tekanan, ada COVID-19, kena PKP dan sebagainya, kita rasa tertekan ya. Tapi untuk separuh orang dia satu rahmat, satu anugerah, satu kehebatan ya, dapat bersama keluarga, quality time. Dulu sibuk kata no time lah, sekarang you have so much time. Pada muka ya. Ayo, terasa siapa makan cili dia rasa pedas dah terus. Now is the time, the test of character. Memang ujian karakter yang sebenar. Inilah ujiannya. Jadi bukan senang tau. Bukan senang ya. Saya ada 3 orang cucu kat rumah. Saya memang seorang tua. Bila ada cucu, itu satu kebahagiaan. Dulu kita tengok isteri kita mungkin sekejap 2-3 jam aja, tapi sekarang 24 jam. Datuk kenapa angkat-angkat kening? Itu sebab 43 tahun punya isteri.
Kena agak kening tu. Tapi sebab itulah orang cakap MCO ataupun PKP ni ada orang kata baiknya, hikmah dia. Yes, ada sebalik hikmahnya. benda ni. Kalau biasanya kita tak dapat nak jumpa isteri kita, suami kita, sekarang ni adalah masa untuk kita dapat jumpa mereka untuk jangka masa yang lebih panjang. Yes, tapi itulah di sinilah kita jangan jadi orang biasa. Orang biasa bila dah tertekan tu memang dia memang stres. Itu sebabnya saya difahamkan panggilan ke talian kasih meningkat 57%. Ya, artinya orang banyak domestic problem, ya, ada masalah rumah tangga dan sebagainya. Saya pun sempat juga lah mengkonsel beberapa pasangan online. Kita counsel supaya tak bercerai-berai, tak bergaduh. Memang ada. Datuk mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana tak nak jadi orang biasa, jadi orang luar biasa? Orang biasa-biasa, kita ni semua orang biasa, tapi yang mengamalkan sesuatu tindakan secara luar biasa akan jadi orang luar biasa. Maafkan orang biasa, tapi kalau memaafkan semua orang sebelum tidur tiap malam maafkan semua orang, you jadi luar biasa. Ya. Terfikir saya betul. Bukannya sebelum tidur maafkan. Bila kita maafkan semua orang, kita cuci hati, cuci kepala, ringankan beban. Sebenarnya orang yang memaafkan semua orang, muka makin comel. Cuba tengoklah, muka makin comel. Betul lah. Muka makin comel because your face is a mirror of your heart. So bila kita makan orang, hati kita bersih, muka pun comel. When your heart is clean, hati bersih, tarik sayang. Hati bersih, tarik sehat. Hati bersih, tarik rezeki sebenarnya. So sebenarnya kalau muka orang yang makan orang ni, dia muka macam muka welfare. Rasa nak belanja je. So saya tunggu kat depan, tidak ada orang nak belanja, dia kata sabar dulu. Kan muka welfare. Ni muka orang kaya. Oh, amin. Ni muka orang sengsara. Gurau. Dapat saya belajar dengan Datuk itu yang datang tu. Sengsara pun sengsara. Lah. Ali dapat jumpa Datuk ni. Tapi semua pasal nak maafkan semua ni. Kenapa memaafkan tu adalah satu perkara yang dinilaikan tu satu luar biasa? Satu perkara ya. Kita 2-3 perkara lah kita boleh sebut. Kenapa kita maafkan sebagai satu luar biasa? What goes around comes around. You nak orang maafkan you. Habis kenapa you tak maafkan orang? You tak maafkan orang tak maafkan you. Bila orang tak maafkan you dan you mati, masih ada dosa. Maaf ya. We go to hell. No. You go to hell. Sebab tak saya betul kan? tak fahamlah kan? Faham. So satu apa yang kita beri kita dapat balik. Satu. Yang keduanya ni dia. Kata pakar-pakar. I'm a psychologist. Kata pakar-pakar. Bila kita maafkan semua orang, wahai Tuhan. Kita kata Tuhan, wahai Tuhan aku maafkan semua orang. Apa jadi? Hati bersih. Kepala tenang. That combination. Bila hati bersih, kepala tenang, your whole body system jadi cantik dan positif. Your whole body chemistry berubah. Dengar, wahai Tuhan aku maafkan semua orang. Maafkan isteriku. Yalah, isteri pun seorang. Jadi kena maafkanlah ya. 43 tahun kau. Ya. Lepas tu, bila kita maafkan semua orang, hati bersih, kepala tenang, badan sihat. Dan oleh kerana hati bersih ni jadi satu magnet. Dia tarik kasih sayang, dia tarik respect, dia tarik rezeki. So, kemaafan, bila kita maafkan orang, kita sebenarnya berbuat baik pada diri kita. Kita buang sengsara, buang semua burden. Kita yang sihat. Bila kita maafkan orang, kita untung. Tapi ramai orang kata, I can forgive but I cannot forget. That's why I don't forgive. Because I can forget. Dia kata, ni satu benda yang sangat merugikan. Kita maafkan. Memanglah kita tidak forget. Sebab kita, maaf ya, bukan sombong, kita pandai, IQ tinggi. Jadi kalau kita IQ 50, memang lembam, memang bengong sebengong-bengongnya. How can orang tipu you lupa? How can first boyfriend you boleh lupa ke? Aku beri contohnya. Sebaik ada disclaimer. Ada disclaimer. Ya, you cannot forget. Ya, dia dah balik Bangladesh kan. So never mind. So I say man. Balik Belgium. Sorry. Balik Belgium. Okay, I forgive you. Bagus sedap sikit. So you tak akan lupa. Tapi bila kita maafkan. Kalau kita tak maafkan, kita ingat sakit hati. Tapi kalau maaf after some time, kita ingat never lah, go lah, no problem lah. Benda kecil lah. Jadi kita walaupun ingat, tapi kita tenang. Kita tak sakit hati. Kita tak marah. Okeylah tu. Mungkin ada setengah orang kan bila dengar Datuk cakap okay, we forgive and we forget. Dengar senang, tapi macam mana nak buat? Susah tu. Bukan saya cakap, ada orang kat rumah cakap. Saya terdengar. Sebab itulah tadi tu. Bila you tak maafkan orang, you yang suffer. Sebab bila you tak maafkan, you teringat saja, you marah,
maka toksin keluar. Toksin akan attack your stomach sebenarnya. Kalau you faham diri you akan maafkan orang. Ya, sebab saya sebut tadi, ulang balik. Kemaafan itu bukan untuk orang yang kita maafkan, untuk diri kita. Bila kita maafkan orang, kita yang lapang hati. Bila maafkan, kita yang seronok, kita yang bahagia. Bila kita marah kat orang, kadang dengan kucing kita marah, dengan anak-anak kita marah. So, kita yang rugi, dia punya rentetan tu sangat negatif. So, kita yang rugi. So, kemaafan itu membawa kebaikan pada diri kita secara fizikal, secara chemical, secara spiritual, kita untung. Dan jadi kemaafan itu menyebabkan, jangan masalah cakap. Kalau kita ingat, what is it for good for me? What is it for me? Kita yang untung bila maafkan orang. Kita pun tenang, kita pun sehat. Ikut kajian Profesor Bernard Siegel, orang yang kena kanser, ni kajian dia ya, kajiannya, please ya, jangan orang yang kena kanser pula yang kata pada kata melampau. Kajian Profesor Bernard Siegel, 72 kes yang dia kaji secara detail. Tengok diary semua, mereka yang dendam, marah, benci 10 tahun ke atas. Benci, marah, dendam, fed up, cemburu. No. Okay, no. Okay, good. Ya, sebab cemburu ni lebih kepada perempuan. Sebenarnya tunjukkan Fiona. Saya setuju. Itulah dia. So bila kita kurangkan tu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari penyakit-penyakit berat termasuk kanser. So sebab kenapa ya, saya tanya seorang ulama, kenapa orang yang cemburu, fed up, dendam, mudah sakit termasuk kanser? Ini jawapannya. Sesungguhnya semua penyakit adalah makhluk. Saya pun terperanjat sebab saya orang sains. Penyakit itu makhluk, is a living thing, dan penyakit perlukan makanan. Lagi saya terperanjat. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. Wow, saya kata. Wow, no wonder lah hati kotor, kepala kotor, mudah kena sakit. Psikosomatik kata kajian perubatan. The state of your mind will influence the state of your body. Otak yang positif, badan sehat. Otak negatif, badan mudah sakit. Betul. Okey, dan disebabkan itu kita nak orang kata tak cukup masa sebenarnya nak bersama dengan Datuk nak berkongsi macam-macam ni. Sebab apa kita nak berehat dah. Tapi terima kasih sangat Datuk bersama dengan kami. Moga-moga kita semua orang yang penuh dengan kemaafan dan penuh yang positif, insya-Allah. So, kembali sebelah sini. Assalamualaikum, hai semua, kami VDE. Di kesempatan ini kami nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Yang penting sekali, semangat kita untuk raikan kemenangan. Kita kan dah sebulan puasa. Okey, terimalah lagu daripada kami. Railah kemenangan. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin. Dunia ini penuh cobaan, syarat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan.
kebahagiaan dunia akhirat. Jangan pulangkan kerinduan tiap kali kau berjauhan. Sudah kan menyanyi lagu VE ni kan susah juga ni kan. Itu daripada VE, Voice of Euphonious. Dahsyat betul. Rindu lah ada orang tapi rindu dah terubat dah. Yes. Sebab mereka bersama kita di talian. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia abang-abang kita. Meriahnya kita. Ada ramai orang dekat dalam studio. Okey, mungkin kita nak ambil kesempatan inilah, takut nanti tak sempat pula nak tanya kan. Nak ucapkan selamat Hari Raya dah. Lepas tu VE sekarang ni kembali dengan apa yang istimewa? Sebab saya pasti ramai orang nak tahu, terutama sekali peminat-peminat VE. Saya minat. I think yang paling obvious sekarang, but before that, thank you so much kerana invite kita orang kat sini. Alhamdulillah. I think the paling obvious sekali, kita orang sekarang berenam. Kita menambah lagi 2 orang member, which is satu, kita ada Adib, Adinaha. Say hi Adib. Hi Adib. Hi Adib. Dan kita ada Hakim Lokman. Hai Hakim. Hai Hakim. So kenapa ada penambahan 2 orang untuk this comeback VE ni, ada penambahan 2 orang? Sebab basically kita faham waktu VE bersama dulu, kita berada di dalam satu era yang berlainan ya, yang berbeza. Kita belum lagi masuk era digital waktu tu. Ya. Sekarang ni kita dah masuk era digital ni, so dari segi kemahuan ataupun kehendak daripada para audience kita mungkin akan berbeza. So kita mengubah sedikit cita rasa kita ataupun sound wise kita dengan penambahan 2 ahli baru ni, sebab mereka memberikan impact dari segi tonality suara dan juga dari segi value in terms, sebab dua-dua pun handsome kan? Yes. Okey, mungkin kita orang kata macam dah ada penambahan Adi dan kata sound pun lebih bagus. Macam tu kan, kombinasi Alhamdulillah, sound. thank you. Can we experience some of that beautiful sound? Mungkin kumpulan VE boleh buat acapella boleh. nyanyikan Boleh online. lagu. Rasa live tu ada tadi video tu. Tak apa, kalau dapat tak apa bang. Nantilah. Nanti, tapi cuba nak tanya Abang Adib. Abang Adib. Ya. Dia jawab je. Ya. Abang Adib, apa yang buatkan Abang Adib untuk tertarik nak join VE ni? Okey, saya memang minat VE pada dulu. Betul lah Abang Adib. Betul. Tak tipu, tak bohong. Okey, baru habis puasa 6 kan, tak boleh bohong. Amin. Saya suka VE dah lama dah. Saya kenal VE daripada tahun 2000, dah lama. So sekarang ni saya join VE untuk apa ni orang kata, protect diorang sebab diorang ada cyberbully. Tak ada. Dia macam ni. Saya suka VE daripada dulu dan saya sangat-sangat berterima kasih kerana VE menjemput saya dalam kumpulan VE, satu penghargaan yang besar. I'm very big on it. Because VE music tu kena dengan diri saya. Yeah. Jadi nak tahu lah sebenarnya kan, apa yang para peminat ataupun rakyat Malaysia akan menjangkakan, apa yang kita akan expect kembalinya VE untuk 2020 ni? It's gonna be epic. Yeah, betul. Satu tu. Sorry? Kita ada 6 orang. Maksud definitely sound akan baru, bunyian akan lain. And why apa yang saya boleh cakap, VE ni is dia evolusi. VE 2020 ni adalah satu evolusi yang baru. Bunyi yang baru dengan konsep yang sama, still R&B, tapi kita akan lagi explore dari segi music dan harmony. Dari sudut Abang Zaf pula, Abang Zaf pengalaman macam mana untuk kembalinya, perasaan Abang Zaf macam mana? InsyaAllah. Alhamdulillah, perasaan tu tak terkata because saya rasa each and every one of us selama 10 tahun lebih kita mengharungi jalan kita masing-masing.
And definitely dalam masa 10 tahun lebih tu juga kita sangat-sangat teringin untuk nak nyanyi bersama. So with this time round yang kita berkumpul, there's a lot of new things yang kita put into VE, and saya yakin yang everybody is very very excited of this project lah. And kalau orang nak tahu tentang apanya VE yang baru sekarang ni, VE 2020 ni, I think it's beyond words that we can explain. So siapa yang nak tahu memang kena tunggu kita punya album, and yes, follow kita punya IG and YouTube, YouTube kita and also FB kita lah. Itu je. And Voices Euphonia. Yes. Kita tengok Abang Syam agak senyap tadi. Abang Syam boy. Relax je dekat situ kan. Mungkin boleh wakilkan kumpulan VE ni untuk berikan sedikit nasihat ataupun pesanan kepada peminat-peminat VE ni. Siapa saya? Abang Cham. Cham boy. Abang Syam. Nasihat aku suruh kau tukar spelling nama, kau tak nak tukar. CHAM jadi Cham. CHE. Itulah dia, jadi chemical kan. It's Cham. Okay, saya nak menasihatkan kepada rakyat Malaysia, kita punya situasi COVID-19 dekat negara kita belum lagi pulih. So kalau boleh jangan buat sesuka hati, maintain kita punya penjarakan sosial, dan kalau boleh jangan bawa anak-anak keluar pergi mall-mall sesuka hati. So kita jaga kita jaga keluarga kita jaga kawan-kawan kita jaga saudara mara kita jaga semua orang. Betul. Kalau kita perasan sebenarnya tadi Abang Cham kat bawah tu mungkin video dia stuck sikit kan. Abang Cham bukan macam tu kan. Abang Cham memang handsome, dia memang cool sikit kan. Cuma dia sudut tu mungkin hang sikit. Tapi apa pun atas perkembangan semula kita sangat teruja ni, so kita nak ucapan yang terakhir, kalau boleh kita bukan ucapan terakhir. Ucapan yang eksklusif, ucapan raya daripada VE. Okey, di sini kami VE ni ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada pihak media, kepada semua mereka, kepada semualah yang telah menyokong VE daripada dulu sampai sekarang, dan juga kepada anda yang terus menyokong kami dalam perjalanan VE 2020 kami 2020 and forward ni. InsyaAllah kami sangat-sangat menghargailah segala sokongan anda semua. Dan VE insyaAllah akan terus berkarya dan memberikan karya-karya yang terbaik, dan kita akan buat rilis-rilis yang akan insyaAllah akan memberi manfaat lah kepada para pendengar dan juga orang sekeliling insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Thank you very much. Right. So itu dia daripada Voice of Euphonious. Memang satu kita sangat teruja untuk menantikan dia. So good luck VE. Semoga kita berjumpa juga nanti kot. InsyaAllah. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Yes. Itulah dia. So kita dah lihat bagaimana barisan untuk perkongsian pada hari ini. Harapnya semua mendapat manfaat untuk tontonan kita semua di Malaysia. So kita setia bersama Borak Kopitiam untuk minggu depan. Kita ada juga Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi kita nak akhirkan dengan satu lagu yang istimewa juga. Di pagi raya, walaupun dah di pagi ke-8 Syawal. Okey, kita jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Berbaju